Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Salsabila binti Muhammad Marzuki. Nombor matrik BB 22110757. Selamat sejahtera, nama saya Shalini Gunasegaran. Nombor matrik saya adalah BB 22110466. Zara Anak Caing, nombor matrik BB 22110192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Abdul Rahim, nombor matrik BB 22110202. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Nabila Ayuni ARCT, nombor matriks BB 22110812. Salam sejahtera, nama saya Hela Anatanggi, bernomor matrik BB 22110052. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fung Chiong Hyung Izwan, nomor kad matriks BB 22110285. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan impak sukan terhadap pembentukan Kesatuan Rakyat Malaysia. Sukan bukan sahaja berkaitan tentang pertandingan atau hal-hal yang melibatkan kesihatan, tetapi juga merupakan satu industri yang melahirkan ramai akun kebangsaan. Secara amnya, sukan terdiri pada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Selain itu, sukan juga dikaitkan dengan kesihatan fizikal dan juga mental. Perpaduan pula ialah proses menyatupadukan semua anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Sukan dan perpaduan tidak asing lagi di negara ini. Dengan adanya sukan, ia dapat membentuk sebuah perpaduan yang aman dan damai tanpa permusuhan antara kaum. Infrastruktur sukan yang terdapat di negara ini sesuai untuk acara sukan sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Penglibatan atlet-atlet negara dalam pelbagai jenis sukan mampu membentuk keharmonian masyarakat sekaligus mampu mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. So, hari ini saya akan bentangkan tentang impak sukan terhadap pembentukan berkesepaduan rakyat Malaysia. So, hari ini saya akan membincangkan tentang isi pertama, iaitu impak yang pertama, melahirkan bersefahaman yang erat dalam kalangan atlet. Dalam sebuah pertandingan tu, atlet ni terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, atlet ni dapat berinteraksi secara bersama, bermain secara bersama dan bekerjasama secara bersama untuk mengeratkan hubungan baik bersama dalam kalangan antara satu sama lain. Yang ni dapat mewujudkan sikap menghormati antara satu sama lain. Setiap agama ini mempunyai pegangan agama masing-masing. Apabila atlet ni terdiri daripada pelbagai kaum, mereka dapat menghormati pegangan agama kaum lain. Mereka juga dapat memahami kepelbagaian agama kaum lain. Apabila atlet itu terdiri daripada pelbagai kaum, mereka dapat berinteraksi secara bersama dan mereka dapat mengenal pasti tentang tradisi kaum lain dan adat resam kaum lain. Ini dapat mewujudkan bersefahaman antara satu sama lain. Contohnya dalam sebuah pasukan bola sepak, atletnya terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, mereka ni berinteraksi secara bersama dan mereka bertolak ansur dan menghormati secara satu sama lain untuk mengeratkan hubungan yang kuatnya dalam pasukan mereka. Jelaslah bahawa sukan dapat melahirkan bersefahaman yang erat dalam kalangan atletnya. Yang kedua, iaitu mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia seringkali menghantar pasukan kebangsaan untuk menyertai sukan dalam pelbagai peringkat. Pada waktu inilah kita dapat melihat rakyat Malaysia dari kalangan pelbagai kaum datang untuk memberikan sokongan penuh kepada atlet-atlet Malaysia.
secara tidak langsung akan lahirlah semangat patriotisme ataupun cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, ketika perlawanan badminton solo lelaki yang disertai oleh Dr. Lee Chong Wei, ramai penyokong datang untuk memberikan sokongan kepada beliau. Walaupun beliau atlet berbangsa Cina, ramai juga penyokong berbangsa Melayu, India dan sebagainya datang untuk memberikan sokongan kepada beliau. Selain itu, kita juga dapat melihat rakyat Malaysia mengharungi kemenangan dan juga kekalahan pasukan Malaysia bersama-sama. Di samping itu juga kita dapat melihat rakyat Malaysia memberikan sokongan terhadap atlet yang kalah agar mereka tidak kecewa dan juga memberikan sokongan yang penuh untuk mereka berjaya pada pertandingan yang akan datang. Tegasnya, memang benarlah dapat mewujudkan semangat patriotik merupakan impak sukan terhadap pembentukan kesepaduan rakyat Malaysia. Impak sukan terhadap pembentukan kesepaduan rakyat yang seterusnya ialah bidang sukan juga dapat membantu menanam semangat hidup bersama tanpa mengira bangsa maupun agama. Hal ini dapat dilihat apabila kita sedang menonton sebarang perlawanan, kita akan memberi sokongan kepada atlet-atlet yang sedang berlawan walaupun pada asalnya mereka berbeza bangsa dengan kita. Misalnya, semasa menonton perlawanan sukan-sukan seperti badminton, bola sepak, sepak takraw dan sebagainya, atlet-atlet sukan tersebut jelas terdiri daripada pelbagai jenis bangsa. Namun, atas sebab semangat kesukanan yang tinggi, kita masih menyokong mereka. Pada itu, kebanyakan penyokong sukan juga sering dilihat menyaksikan perlawanan sukan bersama dengan rakan-rakan yang berbeza bangsa. Hal seperti ini sering dapat dilihat ketika menyaksikan perlawanan bola sepak secara langsung atau ada juga daripada cara lepak di kedai mamak. Hal sedemikian justru dapat mengelakkan sikap berkumpul antara kaum itu sahaja. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa menanam semangat hidup bersama tanpa mengira bangsa merupakan impak sukan terhadap pembentukan kesepaduan rakyat Malaysia. Pada pandangan saya, rakyat dapat bersatu padu kerana wujudnya sikap saling menghargai antara satu sama lain. Misalnya, pada kejohanan Olimpik Badminton atau Rio 2016, pemain badminton nomor 1 Malaysia iaitu Datuk Lee Chong Wei telah tewas di tangan pemain badminton profesional China iaitu Chen Long. Buktinya, pada peringkat akhir, Datuk Lee Chong Wei kalah 3 mata dengan pihak lawan. Maka dengan itu, beliau hanya dapat merangkul pingat perak dan berasa sebab kerana tidak dapat menyumbangkan pingat emas untuk Malaysia. Beliau meminta maaf atas hal tersebut walaupun sudah buat sehabis baik, tetapi kemenangan tidak berpihak pada beliau. Walau bagaimanapun, penyokong Malaysia tetap menghargai usaha dan semangat beliau. Seterusnya, dapat menghindari perselisihan paham, terutamanya dalam aktiviti sukan yang melibatkan kumpulan atau pasukan seperti bola sepak, bola jaring, bola keranjang maupun badminton. Aktiviti-aktiviti sukan seperti ini memerlukan persepahaman dan kerjasama yang jitu dalam kumpulan untuk memenangi pertandingan tersebut. Selain itu, kerjasama antara rakyat dapat dipupuk. Pada Hari Sukan Negara, semua rakyat Malaysia yang datang daripada pelbagai kaum saling bekerja sama demi memastikan program-program yang diadakan pada Hari Sukan Negara berjalan dengan lancar. Contohnya, peserta kayuhan basikal sempena Hari Sukan Negara terdiri daripada berbagai kaum dan semua golongan, tidak kira tua atau muda. Penyertaan mereka semua membuatkan program berjalan dengan lancar sekaligus dapat menyatupadukan rakyat serta bertukar pandangan antara satu sama lain. Ringkasnya, dapat menyatupadukan rakyat merupakan impak sukan terhadap pembentukan kesepaduan rakyat Malaysia. Sikap toleransi juga wujud dalam kegiatan sukan. Toleransi di sini membawa maksud kesanggupan betul ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Sikap toleransi dapat disaksikan
Semasa permainan bersepak Malaysia, walaupun berbeza agama, mereka saling menanam rasa harmonis semasa membincangkan strategi permainan dan saling memberikan semangat. Sokongan para penyokong juga terdiri daripada pelbagai latar belakang yang bersama-sama bersorak ingin mencapai kemenangan bersama-sama pasukan mereka. Ini cukup membuktikan kehidupan rakyat Malaysia juga hidup dalam keadaan aman dan harmonis tanpa sebarang perselisihan faham. Melalui sukan, kita juga mengamalkan sikap toleransi dengan menghargai pendapat orang lain. Setiap permainan pasti membincangkan strategi permainan dan itu juga akan berlaku perlahan. Namun ia tidak menjadi isu yang besar kerana komuniti sukan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya diintegrasikan sebagai satu kelompok dengan mencari satu titik persamaan dalam bersukan tanpa mengurangi rasa hormat diri seseorang semasa percampuran pergaulan atlet-atlet. Ini sekaligus menjana hubungan baik persahabatan antara kumpulan serta hubungan persaudaraan antara semua agama dan etnik. Dalam bersukan, wujudnya sikap saling bantu-membantu para atlet di gelanggang sukan maupun dari bangku penonton dengan mengetepikan jurang perbezaan dan bersatu memberi sokongan padu kepada para atlet yang berjuang di arena sukan antarabangsa. Misalnya, para atlet sukan Kumawel pada tahun 2022 iaitu Anik Kasdan dan Aznabidin dalam sukan angkat berat, Buni Bunyoy Gastin dalam acara para powerlifting lelaki serta acara sukan badminton bergu. Wanita Pertan dan M. Tinah telah berjaya merangkul pingat emas untuk negara. Walaupun berbeza pegangan agama dan budaya, namun pemain-pemain tersebut mengutamakan toleransi untuk mencapai kesatuan dan kemenangan dengan membawa nama Malaysia di samping mengharumkan nama negara. Secara ringkasnya, sukan memberi impak toleransi yang tinggi dan kesepaduan masyarakat Malaysia hidup sebagai sebuah negara yang aman dan harmoni. Setelah mereka selesai menerangkan isi-isi yang bernas tersebut, di sini saya boleh buat sebuah kesimpulan bahawa sukan bukan saja terhad kepada penjagaan kesihatan dari segi fizikal dan mental manusia, malah sukan juga mempunyai caranya yang tersendiri untuk mewujudkan kesepaduan antara rakyat Malaysia, terutamanya antara kaum yang berbilang bangsa di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, aktiviti kesukanan haruslah dititik beratkan di dalam kehidupan sehari-harian warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan anak muda, agar dapat menjadi lebih sihat dan juga dapat merapatkan perpaduan antara kaum, serta juga dapat merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain, kerana anak mudalah merupakan sebuah aset kepada kemajuan bangsa dan negara Malaysia. Itu saja daripada kumpulan 3 daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.